Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar semua anak-anak? Ya, moga semuanya dalam keadaan sihat dalam menjalani ibadah puasa ini. Puasa tak? Ya, jadi kena puasa ya. Kerana bulan Ramadan ini adalah penghulu segala bulan. Ya. Bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan, bulan yang paling best, paling ditunggu-tunggu kerana pahala yang kita perolehi sangat besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain, ya. Ramadan adalah penghulu segala bulan. Ya, kalau kita buat apa-apa semuanya berganda-ganda pahalanya. Jadi buat yang terbaik, ya. Jangan asyik tidur, ya, jangan asyik main game kan. Banyakkan baca Al-Quran, jaga solat, kalau mampu pergi solat tarawih kan. Banyakkan membuat benda-benda yang bermanfaat. Dalam bulan Ramadan, ya, Al-Quran telah diturunkan, ya. Jadi anak-anak buat catatan apa yang Ustazah sampaikan ini, ya, kerana selepas ini ada soalan kuis berkaitan tentang nuzul Al-Quran, ya. Okey, baiklah. Ya, Al-Quran bermaksud, ya, kalamullah, ya. Kalamullah ni maksudnya kata-kata Allah yang diturunkan sebagai mukjizat, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Dan siapa yang membacanya mendapat ibadah, maksudnya mendapat pahala. Ya, contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap huruf itu kita akan mendapat 10. Contohnya ba 10, sin 10, mim 10, ya, dan seterusnya. Bismillah saja ada 19 huruf. 19 darab 10 dah 190. Pahala yang kita dapat. Jadi kita kena rajin membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah gua. Nama gua tu ialah Gua Hira, ya. Gua Hira ni terletak di sebuah gunung yang bernama Jabal An-Nur, ya. Ya, sebelum Rasulullah dilantik menjadi nabi, ya, Rasulullah ni pergi ke Gua Hira ni untuk beribadah dan mengasingkan diri daripada kaum Arab jahiliah, ya, kerana ketika itu orang Arab jahiliah kebanyakannya menyembah berhala. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira, ya, tiba-tiba Rasulullah telah didatangi oleh malaikat Jibril, ya, pada 17 Ramadan, ya, pada 17 Ramadan, ya, malaikat Jibril telah menemui Nabi dan menyuruh, ya, meminta Rasulullah membaca. Ya. Rasulullah tak pandai baca, disuruh baca lagi. Nabi Muhammad kata, saya tak pandai membaca, sampai 3 kali. Dan akhirnya, ya, malaikat Jibril, ya, telah, ya, memeluk Nabi dan mengajarkan surah Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim.
Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, ya, sedikit demi sedikit, ya. Di Mekah sebanyak 86 surah, ya, 86 surah selama 13 tahun, ya. Al-Quran diturunkan di Mekah dan dikenali sebagai ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah ni maksudnya sebelum hijrah. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menerima ancaman, menerima seksaan, macam-macam dugaan, lalu di Mekah, lalu Allah perintahkan, ya, Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Lalu, ya, di Madinah pula, ya, Al-Quran ini telah diturunkan selama 10 tahun dan jumlahnya sebanyak 28 surah dan dikenali sebagai ayat Madaniyah, ya. Ayat Madaniyah ni maksudnya selepas hijrah. Kelebihan Al-Quran yang pertama ialah merupakan mukjizat yang teragung. Ya, contohlah, kita ni tak pandai matematik, contohlah kan. Setiap kali nak belajar matematik tu, baca Alam Nashrah, surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, sampai habis. Yakin, insya-Allah lama-lama otak kita ni bijak, ya, pandai mengira, pandai membagi, pandai segalanya, insya-Allah, ya. Tu mukjizat teragung. Contohnya lah, paling senang. Yang kedua, petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa, ya. Memberi petunjuk kepada orang yang beriman dan bertakwa. Dan yang ketiga, membacanya merupakan ibadah. Bila kita baca Al-Quran, merupakan ibadah, kita dapat pahala. Contoh, ya, kita baca, contoh dalam bulan Ramadan ni, ya, kita nak baca Al-Quran, tak pandai sangat, baca Qul Huwallah, baca berulang kali, kerana setiap kali kita baca, contoh surah Al-Ikhlas, sekali kita baca, ya, seumpama suku Al-Quran. 3 kali baca seumpama khatam Al-Quran. Pahalanya tu, bayangkan kita baca suratul Ikhlas tu, ya, sekejap je, setengah minit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setengah minit saja, ya. 2 kali baca 1 minit, 3 kali baca 1,5 minit aja, tapi pahala yang kita dapat seumpama khatam Al-Quran. Ya, bayangkan pahala yang kita dapat tu. Kemudian merupakan syafaat di akhirat, ya. Bila kita banyak baca Al-Quran, insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat ni, pertolongan, ya, di hari akhirat. Kerana pada hari akhirat sangat menyeksakan, ya, macam-macam kita akan lalui, ya. Kemudian dia merupakan sumber untuk mengetahui perintah dan larangan Allah. Jadi dalam Al-Quran itu terkandung, ya, perintah dan larangan yang Allah suruh. Jadi katakanlah Allah perintahkan buat contohnya solat, zikir, ya, mengeluarkan zakat, tu semua kena buatlah. Larangan tu maksudnya kita janganlah buat benda-benda yang tak baik, mencuri, ya, berzina dan sebagainya. Selain daripada itu, ya, Al-Quran juga, ya, mengandungi pengajaran daripada peristiwa-peristiwa lalu, ya. Contohnya, ya, zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya. Kita dapat, ya, mengambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Baiklah, sekarang adab-adab ketika membaca Al-Quran, ya. Jadi adabnya sebelum kita membaca Al-Quran, yang pertama kita niat kerana Allah Ta'ala.
Jadi kita membaca Al-Quran tu niat kerana Allah, bukannya kerana hendak dipuji, kerana kerana nak dikata pandai dan sebagainya, ya. Niat kerana Allah. Yang kedua, suci daripada hadas. Kemudian bersiwak. Bersiwak ni maksudnya menggosok gigi. Ya, sunat kita menggosok gigi kita. Ya, biar bila kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita bercakap-cakap dengan Allah. Biarlah mulut kita tu bersih, wangi, kan? Bersih. Tak kuning giginya, kan? Kemudian berwuduk. Baiklah, adab semasa membaca Al-Quran yang pertama ialah berpakaian bersih dan menutup aurat, ya. Menutup aurat, jangan pakai seluar pendek, ya. Yang lelaki, ya. Kalau boleh yang perempuan pun pakai pakaian yang menutup aurat, pakai tudung, ya. Kemudian menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Katakanlah kiblat kita arah sana. Menghadap kiblat, ya. Tinggikan kedudukan Al-Quran. Jangan sama je. Kalau boleh Al-Quran tu biar tinggi sikit, ya, tinggi kedudukan Al-Quran tu. Kemudian yang keempat, kita membaca ta'awuz. Ta'awuz tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biar syaitan jauh, ya. Takut dengan kita. Kemudian bila kita membaca Al-Quran juga, hendaklah baca dengan bertajwid. Mana yang dengung, dengungkan. Yang panjang, panjangkan, kan? Jangan sebarang hentam je. Pasal tu kena belajar, ya. Baca dengan bertajwid. Satu-satu, bukannya nak cepat. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu-satu, ya. Mahraj hurufnya betul, ya. Dengung-dengungnya betul. Kemudian tartil dan tertib. Satu-satu dan dibaca dengan penuh penghayatan. Maksudnya kalau kita tahu makna dia, kita tahu satu-satu maknanya, lagi bagus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Contohnya lah, kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yakni satu. Allahus samad. Macam tu, satu-satu. Baiklah, sekarang adab selepas kita membaca Al-Quran pula, ya. Yang pertama, kita hendaklah berdoa. Doa, ya. Doa selepas kita membaca Al-Quran. Bacalah Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Dan kita mengucap Al-Quran, cium Al-Quran. Okey, baiklah, setakat ni saja. Saya harap anak-anak semua faham, ya, serba sedikit tentang Al-Quran. Dan kalau boleh, ya, sepanjang bulan Ramadan ni manfaatkan, ya, bulan Ramadan ini dengan banyakkan membaca Al-Quran. Bila kita banyak membaca Al-Quran, maksudnya Allah sayang kat kita, ya. Kita dekat dengan Allah. Pahala yang kita dapat, ya, tinggal berapa hari lagi? Tinggal separuh lagi ni, tinggal 15 hari lagi. Jadi rebut pahala dalam bulan Ramadan ni, jangan sia-siakan, ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan